Assalamualaikum semua pecinta kucing. Hari ni Meow Meow beraksi lagi di dalam YouTube channel. Okey. Terima kasih saya nak ucapkan kepada penonton-penonton yang sudi menonton, penonton yang dah lama, penonton yang baru. Okey, terima kasih ya semua. Okey, ni tengoklah ni Meow Meow saya ya. Ni separuh ya, baru. Ni bukan semua lagi. Ni yang bebas-bebas ya, yang kena kurung. Pun ada. Yang kena kurung tu dia ada sebab-sebab dia. Kenapa dia dikurung. Yang bebas ni yang bagus. Tapi malam kena kurung juga. Siang hari dia boleh jalan-jalan. Malam saya kurung lah. Bimbang keselamatan ya. Yang tak boleh bebas tu ada sebab lah. Yang macam-macam lah. Kan kalau tengok video yang sebelum ni saya ada bagi tahu kenapa yang ni tak boleh bebas, kenapa yang ni boleh. Okey. Saya nak bagi kucing makan ya. Okey. Video saya kan selalu panjang kan. Ada kawan-kawan cakap panjang video saya. Ya, memang panjang sebab saya suka bercerita. Jadi kawan-kawan nak dengar tak cerita-cerita? Cerita kucing, bukan cerita best pun, cerita kucing saja. Bagi yang sudi nak dengar cerita-cerita kucing, bolehlah teruskan mendengar hingga ke akhir. Kalau buat video pendek tak habis lagi cerita. Jadi saya buat panjang-panjang ni nak bercerita lah. Ni waktu kita nak bagi makan ya. Ni tengah menunggu, muka-muka lapar ni ya. Okey, jangan hairan lah kalau tengok saya bagi makan nasi lauk macam-macam kat kucing. Hari ini okey, video ni pada hari Selasa. Lauk hari Selasa ikan cencaru bersama ikan selayang. Kalau orang ada juga orang panggil ikan sardin kan. Ikan layang dengan ikan cencaru ataupun ikan konge, masak gulai lemak kuning. Jangan terkejut lah tengok menu macam ni. Saya kan dah cakap sebelum ni, saya bagi kucing saya makan macam-macam. Perut dia orang, perut kucing Perut kucing terbiar dia lasak. Dia biasa makan makanan basi, dia biasa makanan dalam longkang, dalam tong sampah. Yang dah berkulat, dia dah biasa. Jadi boleh makan ya lauk-lauk macam ni. Okey. Hari ni tengok ni nampak je sikit, sebenarnya banyak lagi. Periuk ni dalam ya, kat bawah-bawah banyak lagi ya. Saya kena asingkan dulu isi dengan tulang ya. Saya tak bagi tulang kat kucing ya. Saya bagi isi. Kena ambil isi, asing gaul dengan nasi ya. Tujuannya nak bagi kucing tu kenyang ya. Kalau nak bagi lauk saja tak mampu sebab ramai. Banyak kucing tak mampulah lauk saja. Kalau kibbles pula, kucing saya akan boring kalau bagi hari ni bagi kibbles, esok bagi kibbles, lusa bagi. Kalau hari ni bagi kibbles, esok kita bagi kibbles lagi. Yang tu makan sikit, yang ni makan sikit, yang ni makan sikit. Tak nak lah. Dia orang boring ya. Saya kena pelbagaikan menu ya. Okey, jom kita makan. Okey, ni yang geng dalam rumah. Ni boleh je bebaskan, tapi hujan ya, nak masuk dalam rumah lah, sejuk. Ni semua ni kalau anda tengok ada ya di episod-episod sebelum ni. Tengok ni. Yang okey, ini ibu yang kita ambil korek tong sampah, yang ni yang kita ambil dekat tempat keladangan. Itu tatak. Yang tu macam-macam lah. Saya nak cerita satu-satu memang nak lain kali lah. Lain kali saya tunjukkan video di mana dia tempat asal. Dan sekarang ada kat rumah saya ya. Macam tu lah. Okey.
Saya nak ceritalah sambil-sambil kita tengok kucing ni makan. Saya nak ceritalah kisah saya, ada orang-orang bagi kucing ke. Okey. Saya mulakan cerita ya. Okey. Masa tu pernah suatu ketika dahulu, bukan sekarang ya. Okey, ni nasi lili ya. Biasalah kita bagi ekstra lauk ya. Lili kan sakit. Okey. Okey. Saya sambung cerita. Pada sewaktu ketika dahulu pernah ada seorang tu, dia bagi lama dah, bukan sekarang ya, dah lama dah, beberapa tahun yang lalu. Dia bawa kucing kat rumah saya 9 ekor dalam kereta. Nak bagi kat saya. Tiba-tiba suatu malam, Assalamualaikum. Nak bagi kucing 9 ekor. Dah bawa dah dalam kereta. Tak datang tanya dulu nak tak kucing. Tak datang tanya macam tu. Terus bawa dah. Saya tanya kenapa. Masa tu dah lama lah ni. Dah lama dah. Saya tanya dia, kenapa tak nak pelihara? Berapa ekor ada kat rumah? Dia kata kat rumah ada 10 ekor. 9 ekor nak bagi kat saya. Dia nak 1 ekor je, dia cakap. Dia tak ada masa. Dia kata dia nak bagi kat saya lah. Jadi dia nak jaga seekor. Masa tu saya kat rumah saya, masa tu ada kucing 74 ekor. Yang dewasa, yang kecil saya tak kira. Masa tu lah ya. Masa tu 74 ekor yang dewasa saja. Yang kecil saya tak kira ya. 9 ekor dia nak tambah. Kat rumah dia seekor je dia nak jaga. Dia bawa 9 ekor nak tambah dengan kucing saya yang 74 ekor ni. Bayangkan, saya nak train kucing baru 9 ekor tu bukan senang, susah. Dia buka pintu kereta dia, 1 ekor lari. Kucing bila dia duduk kat rumah dia jinak. Okey, bila kita bawa dia ke tempat baru, dia agresif. Dia takut, dia tak biasa tempat baru. Seekor tu dia buka pintu kereta tu, seekor lari masuk dalam semak belakang rumah saya ya. 8 ekor lagi cepat-cepat bawa masuk dalam rumah. Sempat tutup pintu. 9 ekor bertambah pula. Yang seekor lagi tu mengambil masa 2 bulan nak pujuk. Duduk dalam semak. Nak pujuk, nak ambil dia tak boleh, dia lari. Bila nak bagi makan, kita letak makanan, kita pun cepat-cepat pergi kat tempat lain, duduk jauh-jauh. Baru dia datang. Kalau kita tunggu dekat makanan, dia tak datang. Susah nak pujuk. 2 bulan ya, bukan 2 minggu, 2 bulan. Mengambil masa nak pujuk kucing tu. Akhirnya semakin lama semakin jinak. Susahnya kita ni nak jaga kucing dia. Dia lepaskan 9 ekor tu balik, lenggang-lenggang kangkung balik. Alahai. Kita ni 9 ekor kucing, 9 ekor kena tambah ikan pula. Tak ada, dia relax. Okey dah, okey. Beres. Okey. Dah boleh balik dah. Kucing kita dah tinggal kat sini. Ni yang comot ni, jangan terkejut lah tengok comot macam ni. Memang saya jumpa dia lagi comot, dia lagi berkurap. Ni kurap dah tak ada, cuma comot saja. Ya, jangan terkejut. Kata kamu tak erti jagalah, ni kotor macam ni. Tak ada. Ni memang macam ni. Ya. Okey. Ni nama dia nak sebut nama dia saya rasa malas. Nama dia Apak Roseng. Nak sebut malas kan. Apak Gloseng. Dalam bahasa Kelantan, Gloseng tu makna dia tak terurus. Tak terurus lah, maksudnya serabai. Sesuai lah dengan dia. Apak Gloseng. Okey lah, kita sambung ya. Tuan dia pergi balik itu tak tanya khabar dah kucing dia. Ni kisah lama dah ya. Tak tanya khabar dah. Kita lah duduk tolong pikul beban. 9 ekor kucing datang nak pujuk lagi, nak train, nak sesuaikan diri seekor-seekor tu. Susahnya. Ni perangai orang. Dulu nak, bila tak nak datang buang kat rumah kita. Dan
Lepas tinggalkan macam tu je, tak tanya khabar. Macam mana kucing 9 ekor tu, ada ikan ke nak beli, tak ada tanya dah. Lepas tangan, cuci, basuh, sabun, beres. Kita pula yang susah. Ni manusia perangai dia. Lepas tu tu satu kisah orang yang kenal. Yang kedua, orang tak kenal. Tiba-tiba datang. Nak bagi kucing. Tak kenal. Tak tahu siapa. Bukan orang kampung ni. Jauh. Tak tahulah duduk kat mana ni. Nak bagi kucing. Berapa ekor? 15 ekor nak bagi kucing. 15 ekor. Kata, kenapa? Kenapa nak bagi? Tak sayang ke kat kucing nak bagi kat orang ni? Tak sempat nak jaga. Dia jaga. Dia nak buang terus. 15 ekor dia nak bagi terus kat sini. Mak saya pun cakap dekat orang tu, macam ni, kalau nak bagi kucing 15 ekor ni banyak macam ni, kat rumah saya pun dah banyak juga. Macam mana? Boleh ke esok bawa ikan 15 ekor, lusa bawa ikan 15 ekor? Sanggup ke saya jaga kucing bawa hari-hari ikan 15 ekor? Orang tu senyap. Orang tu kata, bukan saya, ni kucing orang suruh tanya. Dia cakap yang orang dah. Bila kita persoalkan sanggup ke nak bawa 15 ekor setiap hari ikan kat kita, dia kata bukan kucing dia dah. Orang suruh tanya sebenarnya. Minta tolong dia tanya. Nak tak kucing 15 ekor? Lepas tu mak saya kata, pergi tanya lah. Kalau macam tu cakap kat tuan dia, boleh ke bawa ikan 15 ekor setiap hari? Sampai bila nak bawa ikan tu? Boleh. Jadi kena fikir, nak letak kucing kat rumah saya ni bukan letak pasu bunga. Kalau letak pasu bunga, dia duduk kat situ sampai selama-lamanya selagi tak pecah. Kalau bunga kena siram. Ni kucing ni makan, sakit, kita bertanggungjawab. Jadi nak lepas tangan, semua nak relax, tak nak dah. Tu 2 kisah. Yang ketiga pula, alah, datang pula orang lain pula, tak kenal ni, tak kenal. Assalamualaikum. Datang, Assalamualaikum. Bunyi bagi salam tu, orang nak bagi durian ke bagi salam tu? Macam tu. Rupa-rupanya nak bagi kucing 5 ekor pula. Tanya kenapa pelihara ni sejak kecil lagi. Dia kata sejak kecil lagi, sekarang dah besar-besar dah kucing dia ni. Tak sayang ke kata, nak tak rindu ke nak bagi kat orang? Kenapa? Dia kata tak lama lagi isteri dia nak lahirkan anak, tak nak bulu-bulu kat rumah dia. Alasan dia. Aduh, pecinta kucing ni dia kena ikhtiar lah. Dia kena ikhtiar. Nak lahirkan anak ke, apa ke berlaku ke, dia ikhtiar lah. Contohnya beli sangkar letak kat luar, tak nak bagi dia masuk dalam rumah. Kenalah, carilah jalan. Sebab kita pecinta kucing kan. Pecinta kucing ni dia ikhtiar. Bukan kata, saya nak beranak, buanglah kucing. Saya nak pergi London, buanglah kucing, nanti tak ada orang nak jaga kat rumah. Tak ada. Ikhtiar lah. Saya kan masa hari tu saya Caesar ya. Ni anak saya tu saya Caesar. Saya upah orang masak nasi kucing dengan ikan. Ikhtiar. Kita tak boleh buat masa tu. Kita pembedahan perut kan. Saya upah orang, sanggup. Kita tak boleh buang. Tak boleh. Ni nampak je tak comel macam ni. Ni yang orang buang ni semalam kan, yang bagi kat anak sepupu saya. Ni kucing kat rumah saya, walaupun comok tak comel, orang minta saya tak bagi. Memanglah tak ada orang nak minta, tapi kalau orang minta saya tak akan bagi. Saya takut orang tak sama jaga macam saya. Kalau kucing tu buat salah, saya bimbang orang buang, orang pukul ke buang.
Orang tak sabar. Kucing ni kencing, kucing ni mencuri, terus buang. Saya tak bagi ya. Walaupun dia kurap ke kurus ke hodoh, saya tak bagi. Aku nak minta kucing kau yang ni lah, yang paling hodoh ni. Sorry. Saya tak bagi ya. Tak ada, saya tak pernah buka adoption. Yes. Tak ada Tak ada buka-buka ya. Bila dah ada kat rumah saya tu ya saya. Tak boleh. Macam tu. Tapi yang orang punya saya tak minta ya, saya tak nak. Walaupun kucing orang comel, gebu macam mana sekalipun, saya takkan minta. Tak berminat. Saya sebenarnya bukan peminat kucing. Aduh, macam ni. Saya bukan peminat kucing. Saya kesiankan kucing. Kalau saya minat, saya kumpul duit ribu-ribu beli yang baka ni, yang baka tu. Tak ada. Tak minat. Saya sekadar kasihan. Jumpa, ambil je lah. Tak kira lah. Kaki tak ada ke, berkudis ke, tak kira. Kita ambil ya. Sebab kasihan ya, bukan minat. Okey, macam tu lah. Lepas tu banyaklah kisah. Kadang-kadang orang datang buang, datang dengan motor ya. Kita tak sempat, kita duduk dalam rumah, kita baru nak keluar tu nampak dia dah baling kucing tu pula bila kena baling macam tu, dia lari, bukan duduk rumah saya ya. Tuan dia suka je buang kat sini lah. Dia pelihara kucing ramai, buang kat sini. Dia tak tahu kucing dia tu lari tak tahu ke mana. Dia bukan kucing ni, bila kita letak dia kat mana-mana, dia cemas. Dia tak tahu kat mana aku sekarang. Dia akan berlari-lari huru-hara, tak tahu nak pergi mana. Yang jenis diam je tak apa, buang tu saya boleh ambil lah, pelihara. Kalau jenis buang yang agresif tu, dia akan lari. Kesianlah nasib kucing tu. Tuan dia buang, saya pun tak dapat pelihara juga, lari macam tu. Macam-macam cerita kalau saya nak cerita pasal kucing ni ya. Okey, ni cerita kisah lain pula ya, pasal kucing juga. Ni kisah lain. Kisahnya macam ni, ada orang tu dia datang rumah saya. Sajalah jalan-jalan macam tu je, dia singgah-singgah, dia tengok ramainya kucing, banyaknya kucing. Saya kata kucing orang buang lah ni, kutik-kutik. Dia kata dia kata saya tak tahu. Orang tu kata dia tak tahu yang saya pelihara kucing. Kalau tahu dia datang buang kat sini, dia dah buang dah kucing dia. Dengan bangga dia bercerita tu sambil gelak, sambil ketawa, tak ada apa-apa, biasa je. Dia kata comel kucing. Dia kata gitulah, kok Kelantan dah pula. Dia kata comel kucing rumah 3 ekor, comel lah. Tak padan lah nak puji macam tu. Kalau berakhirnya di jalanan juga tak padeh. Puji lagu tu. Dia puji, kata kucing dia comel, dia bagi makan 3 kali sehari 3 kali dia bagi makan. Dia duduk cerita. Berbaloi ke? Dah pergi buang dah. Dia pun cerita. Dia kata dia buang kucing dia tu, kucing dia kejar motor dia. Bayangkan, dia cerita dalam keadaan ketawa. Kat saya tu. Dia bercerita happy je. Kita dengar ni, ya Allah, dalam hati, ya Allah, kesiannya kucing tu dalam hati. Kat depan kita diam je lah. Dia ketawa je. Dia kata lepas letak kucing tu, dia bawa motor anak dia kat belakang ya. Dia bonceng dua orang, okay? Anak dia letak kucing tu, dia kata dia cepat-cepat naik motor, bawa laju-laju. Kucing tu kejar dia, kejar. Sambil bergelak dia bercerita. Kucing tu kejar dia sampai separuh jalan. Dia lajukan lagi, akhirnya kuderat tak ada lah kucing tu nak kejar, nak sampai kat rumah dia, buang jauh. Lepas tu dia kata kejar. Dia letak dekat pasar. Kucing tu kejar dia. Bayangkan apa perasaan kucing tu, yang lama dia dah pelihara, makan kat rumah dia 3 kali sehari. Buang macam tu, kejar motor, ingat kat tuan. Macam mana nasib kucing tu? Lepas tu saya kata, lepas tu tak pergi dah ke kat pasar tu? Saya tanya. Lepas tu dia kata pergi pasar tu, tapi tak ada dah. Tak ada. Intai kucing dia tak ada pun kat pasar tu. Tak tahulah pergi mana, dia kata.
Jadi kucing kita nak letak dekat pasar kononnya, tapi kucing tu ni kurap ni, kucing ni memang datang berkurap. Saya dah bawa doktor kan, doktor dah datang kan hari tu, dah suntik dah ni, nanti sembuh lah tak lama lagi. Okey, kita sambung. Apa tadi? Kucing ni kita buang, kita nak letak kat pasar, dia takut tempat baru, tak kenal, dia akan lari-lari, tak tahu pergi mana dia menyorok. Macam tu lah kucing ya. Yang jenis diam tu tak apalah, letak kat situ, duduk kat situ. Yang jenis tu tak apa. Itulah kisah manusianya, tak ada perasaannya dia. Boleh dia ketawa je bercerita. Okey, kisah seterusnya. Boy, banyak kisah hari ni. Okey, kisah seterusnya macam ni. Saya ni pergi beli ni makanan kucing ni lah, Kibbles lah. Pergi beli Kibbles, ada satu kedai. Saya sebenarnya beli banyak. Kalau kedai Kibbles ni banyak sebenarnya kawasan ni, jadi macam-macam kedai. Cuma ada satu kedai tu dia ada kucing. Dia ada kucing warna oranye. Setiap kali saya pergi beli Kibbles, kucing tu tunggulah. Duduk tunggu tong Kibbles yang tuan dia jual tu. Lepas tu tuan dia pun bagus. Tiap kali saya beli Kibbles, dia bagi kat kucing tu juga. Orang lain nak beli pun dia bagi kat kucing tu jugalah. Kucing yang tengah tunggu tu, yang warna oranye tu, seekor tu. Jadi kucing tu kenyang lah, duduk kat kedai tu asyik makan je. Tuan dia asyik bagi je. Memang tiap kali pergi ada je kucing tu. Suatu hari saya pergi tak ada kucing tu. Saya tanya tuan kedai tu, mana kucing tu yang selalu ada kan. Tuan kedai tu pun cakap, oh kucing tu saya panggil Cik Yah lah, senang. Bukan nama sebenar. Tak apalah. Kita gelarkan Cik Yah lah. Dia kata, tuan kedai tu kata, oh Cik Yah tu minta kucing tu. Saya kata, oh Cik Yah tu. Dia kata, Cik Yah tu minta kucing ni. Lagipun kedai saya kat tepi jalan, ada orang nak minta tu, saya bagilah. Lepas tu saya dah cakap dah, Kak Cik Yah tu jaga elok-elok lah. Kucing ni comel je. Okey, saya kenal lah Cik Yah tu. Cik Yah tu tak jauh dari rumah saya ya. Kebetulan hari tu saya ada lalu kat depan rumah Cik Yah, nampaklah kucing tu. Lepas tu Cik Yah pun ada kat depan rumah dia. Cik Yah ni bukan nama sebenar ya. Saya cuma ceritakan ya. Nama sebenar rahsia lah. Kita bercerita ni. Cik Yah tu pun saya pun tengok, ni ke kucing yang ambil dekat kedai tu. Cik Yah kata, ni lah. Nak beranak dah. Cik Yah tu kata, tak lama lagi nak beranak dah Miau ni. Besar dah perut. Saya kata, tak apalah. Lepas tu lain kali saya lalu pula. Kebetulan rumah tu laluan saya selalu je lalu ya kat depan rumah dia. Lalu tu tak nampak kucing oranye tu. Cik Yah ada. Lepas tu saya tanya, mana kucing tu? Lepas tu Cik Yah kata, dah buang dah. Cik Yah tu kata macam tu. Dah buang. Dia kata macam ni, tohok dah. Tohok tu maknanya buang lah. Tohok dah kucing tu. Lepas beranak uduh, dia kata. Perut dia jadi lembek macam tu, uduh. Beci kelih. Dia kata macam tu. Tu ayat dia bercingelih. Lepas dia beranak bercingelih. Maknanya lepas kucing tu lahirkan anak, benci nak tengok perut kucing tu lembek, hodoh. Dia kata dah jadi hodoh kucing tu. Dia buang. Dah buang dah, dia kata. Saya rasa, Allah, kenapa tak serahkan balik kan kepada tuan asal dia. Lebih baiklah kucing tu tunggu tong Kibbles kat kedai tu. Dah buang. Nak makan kat mana kucing tu akhirnya? Buang macam tu saja. Kucing tu duduk elok-elok kat situ, minta nak. Ni lah orang tak biasa pelihara kucing. Tak payahlah kalau betul-betul kita ikhlas, comel ke kucing tu jadi hodoh ke, kita jaga elok-elok. Tak apa, kita jaga je lah. Ni bila kucing jadi macam tu, tengok pergi buang. Tak payahlah, dari awal lagi tak payah. Kesian kucing tu. Kalau dia duduk kat tuan dia yang asal,
Bukan ke makan apa terjaga lagi. Tapi nasib dia lah, nak buat macam mana. Duduk dengan Cik Iyah tu. Lepas tu anak-anak macam mana? Anak-anak dia ada. Dia kata anak-anak dia ada. Ni kisah lama sebenarnya. Tak lama tu adalah saya lalu-lalu kat rumah Cik Iyah tu. Nampak anak kucing tu pun dah besar lah juganya. Ibu dah kena buang dah. Anak dah besar tu. Tengah anak tu, anak kucing tu dah besar ya. Dia tengah bermain kat kawasan tu, kat kawasan rumah dia. Lepas tu saya kata seronoknya duk bermain, dah kenyang lah tu, dah makan. Saya tegur kucing dia macam tu. Lepas tu Cik Yah tu kata, dia nak makan dia cari sendiri. Dia nak makan dia cari sendiri. Tak ajar bagi makan, tak ajar. Saya pelik macam tu. Saya kata, tak bagi makan ke? Kalau kita bagi makan, dia duk tunggu je lah, tak cari sendiri. Tak payah pelihara kucing lah Cik Yah. Tak payah pelihara kucing. Dah lah, kalau hodoh tu buang, tak bagi makan. Dia kata kalau bagi makan, kucing tu jadi tunggu je nak makan, tak usaha nak cari sendiri. Dia kata kucing dia tak bagi makan, cari sendirilah nak makan apa. Pelik lah. Macam kucing terbiar lah kalau macam tu. Tak tahulah, nasib lah. Okey, itulah kisah-kisahnya. Ada juga macam ni, orang lain buang kucing orang lain. Satu hari tu ada orang datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tak kucing? Ada nampak tak kucing warna? Dia cakaplah warna tu. Saya kata tak ada. Dia kata jiran dia buang. Ada juga macam tu, jiran dia buang. Dia datang cari kat sini lah, kok dia buang kawasan ni sebab tahu saya pelihara kucing. Tapi tak ada, kesian kat tuan dia. Kadang-kadang ni yelah, kita terlepas pandang. Kadang-kadang kucing kita pergi kawasan orang ke, jadi orang tu marah kot pergi buang. Tapi kita sebagai manusia ni, kucing buat silap sikit, maafkanlah. Kucing tu dia tak berakal, dia bukannya berfikiran seperti kita. Jadi dia buat silap sikit. Alah, dia curi ikan seekor je, maafkanlah. Ya, nak buat macam mana? Mahal sangat ke ikan seekor tu? Alah, sedekah je lah. Anggap je sedekah. Kucing curi, anggap je sedekah. Kucing kat rumah saya kalau mencuri, suara saya macam speaker. Suara macam speaker, tapi tak buat apa-apa pun kat kucing. Mencuri macam tu lah. Macam tu je. Jangan curi lah. Macam tu je sayanya. Suara je lebihnya. Tak adanya pergi buang-buang. Tak ada ya. Okey. Jadi kawan-kawan, kalau jumpa kucing tu tolong. Lepas tu yelah, macam tu lah. Lagi satu kucing saya ni, dia jadi ada kawan-kawan cakap, kenapa bagi makan nasi? Tak boleh bagi makan nasi. Kawan-kawan ada cakap macam tu. Saya memang bagi nasi dari sejak mak saya dulu lagi. Tahun 1975 saya pernah ceritakan dulu, mak saya pelihara kucing sejak tahun 1975. Memang nasi lauk ikan. Memang nasi lauk ikan. Sebabnya kalau saya tak bagi nasi lauk ikan, dia nak makan apa kat luar sana? Yang ketika dia geladangan, dia nak makan apa? Dia makan makanan yang dalam tu sampah. Saya ulang ayat yang sama sebab masih ramai lagi yang pertikaikan pasal saya bagi makan nasi. Saya ceritalah balik. Kalau dulu saya ambil kucing ni tengah makan sisa makanan, tengah kadang-kadang kan makan kertas tu, kertas bungkus nasi berlauk. Nasi dah habis, ada bau je kat kertas tu, bau ikan kan. Dia makan kertas tu, lapar. Jadi fikir sebelum tu hidup dia geladangan makan kertas yang berbau tu. Kerana bau ikan, dia makan kertas tu. Lebih baiklah saya bagi nasi dengan ikan. Kehidupan dia lebih baik lah. Ya, walaupun
tak bagi kiblas, saya bagi tapi kena gila-gila, tak boleh yang sama. Kucing ni nanti boring, okey. Dan kucing saya makan macam-macam. Mihun tak, jangan hairan ya. Sebab dia asal dulu dia nak jumpa satu urat mi pun susah dulu. Bila dia sekarang saya bagi mi, dia makan. Ya, tak banyak songeh, tak ngada-ngada ya. Mudah. Inilah kucing-kucing yang geladangan ni, dia menghargai makanan yang kita bagi sebab dia pernah kelaparan dalam masa yang panjang suatu ketika dahulu. Kalau hari ni dia jumpa makanan, contohnya orang, budak-budak makan tak habis, buang ayam, kan ada kan budak-budak kadang-kadang makan tak habis, buang. Hari ni dia jumpa, esok belum tentu dia boleh jumpa lagi makanan macam tu, lusa belum tentu lagi boleh jumpa. Jadi kucing geladangan dia lebih menghargai ya. Kucing-kucing yang saya pelihara ni, saya pelihara biasa saja. Maksudnya saya jumpa kat jalanan, saya bawa balik pulang ke rumah, saya bagi makan. Kalau sakit bagi rawatan. Itu sahaja. Bagi tempat tinggal. Kucing baru letak dalam sangkar sebab dia kena sesuaikan diri di tempat baru. Kalau baru bawa balik terus letak kat luar rumah macam tu, tak tahu pergi mana lah. Sebab dia bukannya boleh kekal duduk macam tu. Dia pun cemas, duduk kat mana pula aku ni. Dia akan hilang ya. Jadi kita letak dalam sangkar dahulu. Mengambil masa, kita ajar dia duduk kat luar, kita tunggu. Setengah jam kita masukkan dalam sangkar balik. Esok kita tunggu. Lama-lama kita tinggalkan dia. Tengok dah ada, dia dah cam dah kawasan, dia dah kenal kita. Dah boleh bebas. Macam tu lah nak train kucing. Tak boleh terus lepas macam tu, lari tak tahu ke pergi mana lah. Macam tu. Okey. Lepas tu saya bagi makan. Saya bagi seekor kucing satu pinggan. Kecuali kucing kecil, saya tak bagi satu pinggan 5 ekor, satu pinggan 4 ekor. Saya tak bagi sebab saya bagi saya cara saya bagi makan macam ni sempurna ya. Kecuali yang kecil ya. Sempurna bagi makan seekor kucing sepinggan sebab kita boleh tahu sebanyak mana kucing ni makan ya. Kecuali ni macam ni yang 2 ekor nak makan sekali ni, pinggan dia ada kat sebelahan situ, ngada-ngada dia. Macam ni. Kecuali kucing kecil ya. Macam ni, bila kita bagi satu pinggan, satu ekor, kita boleh tahu kucing ni makan banyak, kucing ni makan sikit, kucing ni makan tak habis, maknanya dia tak ada selera. Kucing ni makan sikit je, kucing ni makan habis, tambah lagi. Kita boleh tahu kalau kita bagi satu pinggan 4 ekor kucing, yang ni makan banyak, yang ni baru sempat makan sikit, yang ni kena tampar. Jadi tak sempurna bagi makan macam tu. Saya bagi seekor satu. Okey, ni hari ni hari Rabu tadi saya bagi makan tadi lauk gulai tu hari Selasa. Ni hari Rabu, lauk ikan goreng dengan nasi ya. Lauk ikan goreng dengan nasi. Nampak je macam ni banyak sebenarnya ikan ni, jenuh nak asing tulang tadi ya. Okey, kita sambung ya. Kalau kita bagi kucing makan, macam ni saya letak satu tumpuk ke kiri, satu tumpuk ke kanan, macam tu. Kalau dalam kertas macam ni ya. Saya tak bagi satu pinggan ramai-ramai macam tu. Nanti yang ni sempat makan banyak, yang ni sempat makan sikit, kasihan lah. Yang mana sikit tu tak kenyang lagi. Ni puas hati saya bagi makan. Habis kita tambah, tak habis okey, maknanya dia kenyang lah tu. Kalau dia tak habis, kalau makan sikit mana tak sihat, kita boleh bagi ubat. Macam tu. Duduk kat sini makan beres, ubat-ubatan okey beres, pelindungan tempat tinggal beres. Saya bagi yang asas sahaja. Yang mengada-ngada lebih-lebih nak mandi-mandi tak ada ya. Jenuh nak mandikan seekor-seekor ni ramai. Saya tak mandikan kucing saya ya. Setahun duduk kat rumah saya, 2 tahun kat rumah saya, selagi dia tak kotor, saya tak mandikan. Nak mandikan buat apanya? Kucing macam ni je dapat makan pun alhamdulillah dah.
Apa tu, nak bagi nak mandikan ni, kalau dia kena najis ke ataupun dia bergaduh, kena habis badan dia kotor, macam tu boleh lah nak mandikan. Kalau yang bersih-bersih tak payahlah. Maknanya ni dalam ni 2 ekor ni tak habis-habis duduk dalam baku. Okey, maknanya saya bagi makanan ni lah keperluan asas, macam tu lah. Okey, macam tu lah kisah-kisahnya. Kalau dulu saya buka kedai semata-mata nak pelihara kucing ni, aduh, pergi beli barang lagi kat kedai ni, nak jual pergi cari ni modal ni, nak beli barang, nak meniaga ni. Alah, lepas tutup kedai, start motor ni pergi belikan nak ni. Masa dulu sekarang alhamdulillah rezeki semakin murah lah orang kata. Bila suami saya dah dapat kerja tetap ni, saya pun tak kena dah cari duit macam tu untuk kucing, nak meniaga tu. Meniaga nak makan kat dia sendiri pun tak cukup. Kadang-kadang modal pun habis. Modal pun tak cukup. Ni kucing sakit lah, apalah tak cukup modal. Nenek saya lah tolong tambah balik modal. Kesian nenek saya ya. Arwah nenek saya ya. Macam tu lah. Tolongnya dia cucu ni nak pelihara kucing. Sebab tu lah orang-orang kata pelihara yang tak berfaedah, orang kata kan. Tak apalah, bagi saya kita nak tolong saja. Tak apalah. Ni tengok ni, orang kata ada orang berpantang tak bagi kucing dia makan ikan goreng, takut bulu luruh. Tapi kucing saya okey je. Tengok bulu panjang-panjang je. Yang luruh tu memang dia berkurap. Asalnya ni semua bulu okey ya. Kucing saya tak ada pantang larang. Nak makan apa makan, asalkan bukan racun, asalkan yang bukan kotor. Selagi apa dia nak makan, saya tak ada pantang larang ya. Yang elok kita bagi makan. Bulu okey je, tak ada masalah ya. Kucing saya tak ada masalah luruh bulu makan ikan goreng, tak ada. Mungkin tu kucing yang mahal kot. Kita ni kucing kampung, lasak okey. Makan je apa. Okey je, tak ada cerit-berit, tak ada apa-apa. Okey. Ya, alhamdulillah. Kucing orang lain ada batu karang lah kan. Kucing kakak saya ada seekor batu karang. Padahal tak makan kiblis masin macam tu pun makan lauk elok je. Kucing saya tak ada ya. Semua okey je. Ya. Okey, macam itulah nak cerita sedikit sebanyak kisah manusia dengan kucing ni. Aduh, kita pun bukan baik sangat. Saya bukan baik sangat ya. Saya pelihara untuk tolong bagi makan saja, bukan kata Allah minatnya aku kat kucing. Orang nak bagi kucing 10 ekor. Hai, gembiranya aku. Yeay, orang nak bagi kucing 10 ekor. Sukanya. Tak ada. Tak baik pun. Malas lah bunyi orang bagi kucing 10 ekor tu termenung. Orang lain tu lepaskan kucing kat rumah kita 10 ekor, dah balik lenggang-lenggang kangkung. Kita ni nak belenggang pun tak sempat. Duduk bersih sangka kucing kau 10 ekor tu. Nak masak lagi. Bagi nasi kucing kat rumah saya, nasi fresh hari-hari ya. Bukan nasi semalam, kemarin tak ada. Setiap hari masak ikan, setiap hari. Mewah. Okey tu sebagai kucing jalanan yang pernah kelaparan tu. Okey tu kan. Bersyukurlah, alhamdulillah lah. Dapat makan macam ni. Ya, tak ada nak mewah-mewah pun. Kita biasa-biasa saja ya. Okeylah. Penat membebel. Suka ke dengan saya membebel? Kawan-kawan suka ke dengan saya membebel ke boring? Aduh, hai. Nak cerita kat siapa? Kalau cerita kat orang-orang tak ada siapa nak dengar. Yang tonton video ni semestinya yang pecinta kucing kan. Yang tak pecinta kucing dia tak minat nak tonton channel ni. Yang pecinta kucing macam anda saja yang minat. Jadi saya cerita pada anda lah. Kisah-kisah kucing ni nak cerita pada siapa lagi? Kepada anda lah, sebab anda pecinta kucing kan. Macam tu lah kisah-kisah kucing ni. Kalau saya nak cerita memang panjang. Ni tengok ni, semua ni tengah makan ni. Semua ni ada nama sebenarnya kalau saya nak cakap seko-seko ni. Ada ni semua kucing terbiar ya. Ni hari kedua ada kat rumah saya.
semalam tu malam tu, lepas tu hari Selasa ni hari Rabu. Tengoklah tu. Hai, siapalah tuan kau? Datang buang kat sini ya, bagi kat anak sepupu saya, tak bagi kat saya sendiri. Siapa ya? Tengoklah ni kucing anda ni sedang makan rezeki kat sini. Semoga rezeki anda yang buang ni datang kat saya ya. Sebab saya tolong ni sambungkan riwayat hidup kucing ni. Macam tu, bukan maksudnya sambung bagi makan lah. Macam tu. Okey, ni kurap ni pun orang buang ni, tengok ni. Dah suntik dah 1 jarum ni. Nanti kalau nampak tak ada perubahan, kita panggil lagi doktor suntik. Macam tu lah kita jaga kucing. Ni apa utihnya ni. Semua ni orang buang ni. Nampak macam mana? Dah nasib kucing terbiar kan? Macam tu lah. Ni awal bol lah ni. Anda boleh tengok semua-semua ni. Ya, dari mana saya ambil ni? Dulu ni sakit kaki. Saya ambil dia jalan terhenjuk-henjuk ni. Kakinya kecok jalan. Sakit kaki ni. Sekarang dah jadi gangster. Duduk kat rumah saya sekarang belagak ni. Legend-legend yang ada kat sini pun dia nak gaduh. Tengok betapa belagaknya bila duduk kat rumah saya. Kalau dulu dekat geladangan je tengok makan dengan selera. Kalau saya buang balik dia kat dekat geladangan, takkan jumpa dah nasi dengan lauk ikan ni. Ya? Okey, dengar ni. Bayangkan dekat kedai makan bising macam ni suara kucing tengah minta makanan ya. Tengok ni. Kalau bising macam ni minta makanan, saya rasa memang boleh penyepak lah. Tuan kedai pun marah lah. Orang yang nak makan pun rasa serabut juga. Dah sepak-sepak lah ni. Yang murah hati tu dia bagi. Yang ganas-ganas tu memang kena lah kalau buat bunyi suara macam ni. Tuan kedai pun mulalah. Ada lagi ceritanya, panjang lagi cerita, tapi tak apalah, kita sambung lah. Nanti boring pula. Semua nak dengar cerita saya, nanti boring pula kan. Nanti dulu lepas okey. Nanti boring pula orang nak dengar cerita saya. Okey, tengok perbezaan lepas bagi makan. Sunyi je makan ya, tak ada dah bunyi tadi kan. Okeylah, saya nak ucapkan terima kasih kepada yang sudi mendengar cerita yang tak seberapa, cerita bodoh saya tu ya. Terima kasih kepada semua ya, sudi dengan saya membebel tu ya. Okey, jumpa lagi lah ya episod akan datang, sambung cerita lagi. Okey, bye bye.